Buletin Utama 20 Januari bersama saya Hazrin Aiman Shahrizal dan rakan penyampai saya Muhammad Arifi Bahnad. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Situasi pandemik COVID-19 nyata mempengaruhi kesihatan mental masyarakat. Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan sebanyak 85.5% daripada 145,000 panggilan diterima membabitkan isu masalah kesihatan mental sejak arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Menurut hasil laporan daripada Polis Raja Malaysia, terdapat 638 kes bunuh diri dalam tempoh 7 bulan. Ianya meningkat hampir 60% bagi tahun 2021. Kes-kes ini berpunca daripada pelbagai faktor seperti isu psikologi dan persekitaran, isu kewangan dan lebih terutama kepada isu masalah kesihatan mental. Untuk laporan seterusnya, kita terus ke segmen kesihatan mental bersama komuniti. Apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental? Kesihatan mental ialah keadaan di mana seorang individu mampu menghadapi tekanan hidup, bekerja secara produktif dan menyumbang kepada masyarakat. Kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan keupayaan masyarakat berfungsi secara lebih efektif. Ia juga merangkumi asas pemikiran, pembelajaran, komunikasi, daya tahan dan keyakinan diri. Ia juga merujuk kepada bagaimana cara kita berfikir, merasa dan cara kita bertindak, cara kita menghadapi masalah dalam mengatasinya dan juga cara kita berinteraksi dengan orang yang lain. Objektif kempen ini bertujuan untuk mengenali apa itu kesihatan mental dari segi tanda-tanda, jenis dan kesan masalah mental. Objektif keduanya adalah supaya dapat mencegah diri daripada masalah ini, iaitu masalah kesihatan mental. Yang ketiganya, supaya kita tidak memandang ringan terhadap penyakit masalah ini. Gejala atau tanda masalah mental. Antara gejala masalah mental ialah mengalami perubahan terhadap pola pemakanan di mana seseorang itu kurang makan atau terlebih makan. Yang kedua ialah mengalami perubahan terhadap pola tidur sama ada kerap tidur ataupun kurang tidur. Yang ketiga ialah sering mengasingkan diri. Seseorang yang mengalami masalah mental lebih cenderung untuk mengasingkan diri dan tidak suka berada di khalayak ramai. Yang keempat ialah melakukan kecederaan diri. Seseorang yang mengalami masalah mental lebih cenderung untuk mencederakan diri mereka seperti mengelar pergelangan tangan dan juga mengambil pil tidur secara berlebihan. Tajuk seterusnya ialah jenis-jenis penyakit mental. Penyakit mental terbahagi kepada 4 bahagian iaitu kemurungan, keresahan ataupun anxiety, kecelaruan bipolar dan skizofrenia. Kemurungan yang mana menyebabkan gejala teruk yang memberi kesan kepada perasaan, pemikiran dan mengendalikan aktiviti harian seperti tidur, makan atau bekerja. Penyakit mental yang kedua pula dibahagi sebagai keresahan atau nama popularnya anxiety. Gangguan keresahan adalah keadaan perubatan yang dikategorikan oleh kebimbangan yang berterusan secara berlebihan. Penyakit mental yang ketiga iaitu kecelaruan bipolar. Kecelaruan bipolar yang juga dikenali sebagai penyakit manik depresif adalah satu kecelaruan otak yang menyebabkan perubahan yang luar biasa terhadap mood, tenaga, tahap aktiviti dan keupayaan seseorang dalam menjalankan tugas hariannya. Penyakit mental yang keempat iaitu skizofrenia. Skizofrenia adalah satu penyakit psikiatri yang serius. Tiada gejala tunggal yang menentukan skizofrenia ini. Skizofrenia tergolong dalam 4 kategori iaitu positif, negatif, tidak teratur dan kognitif.
faktor yang mempengaruhi masalah mental yang pertama ialah faktor persekitaran yang mengambil kira kawasan sekeliling dan perhubungan sosial. Yang kedua ialah faktor kekeluargaan, faktor kehidupan yang merangkumi apa yang anda lakukan dalam kehidupan anda. Jika anda melakukan perniagaan namun anda gagal dalam perniagaan itu, ianya akan memberikan kesan yang besar terhadap kesihatan mental anda. Antara punca-puncanya ialah kehilangan orang tersayang, masalah kewangan dan yang terakhir berpunca daripada keganasan. Kesan masalah mental. Kesan utama masalah mental ialah kemurungan. Seterusnya melalui kemurungan terdapat beberapa kesan masalah mental, iaitu yang pertama penyakit jantung, yang kedua diabetes, yang ketiga kanser. Di masa kini, dapat kita lihat isu yang berkaitan masalah kesihatan mental semakin meningkat dari semasa ke semasa, khususnya dalam kalangan remaja. Lebih-lebih lagi semenjak pandemik COVID-19 mula melanda negara kita. Justru itu terdapat beberapa cara untuk menjaga kesihatan mental, yang mana langkah yang pertama adalah dengan mengambil rehat yang secukupnya. Kita sebagai seorang pelajar harus seimbangkan masa bekerja ataupun belajar dengan masa kita berehat. Kita harus memastikan kita makan dan tidur mengikut masa yang ditentukan agar badan sehat dan otak pun cerdas. Langkah yang kedua adalah dengan melakukan senaman. Kita harus luangkan masa sekurang-kurangnya 10 menit sehari untuk melakukan aktiviti senaman. Hal ini bagi membantu melancarkan peredaran darah dan juga oksigen ke sistem saraf bagi membantu otak kita berfungsi dengan lebih baik. Mana langkah yang ketiga adalah dengan bergaul dengan komuniti luar. Kita harus kerap melibatkan diri dengan komuniti yang terdekat dan elakkan diri daripada bersendirian. Kita harus berkongsi masalah dengan orang yang rapat seperti ahli keluarga dan juga kawan-kawan. Ataupun kita boleh berjumpa dengan konselor jika kita malu untuk memberitahu masalah yang kita hadapi kepada orang lain. Secara kesimpulannya, kesihatan mental mempengaruhi segala aktiviti harian dan juga gaya hidup kita. Kesihatan yang merangkumi fizikal dan mental adalah sangat berhubung kait dan memainkan peranan yang saling bergantung. Kesihatan mental bukannya perkara yang boleh kita ambil mudah. Sebelum ianya lebih membarah di dalam diri, masalah ini perlu kita tangani dan bendung dengan segera. Hal ini kerana jika dibiarkan, ianya bukan sahaja merugikan diri sendiri, malah ianya juga merugikan keluarga, masyarakat dan negara. Akhir kata, terang penglihatan, jelas pendengaran, sihat tubuh badan, tetapi sihatkah mental kita? Sekian sahaja laporan berita untuk hari ini. Amalkan pemakanan seimbang dan sering melakukan aktiviti riadah. Sayangi diri kita, jaga kesihatan mental kita. Sekian berita untuk malam ini.